Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hanatim bin Muhammad Aris, nombor matrik 221222820. Kami dari kumpulan 10 kelas 21B akan membentangkan tentang The Malaysian Book of Record Challenge. Kumpulan kami memilih kategori struktur dan bangunan untuk membuat rekod baru di dalam buku rekod Malaysia ini. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan projek kami ini. Yang pertama, Muhammad Adib Aiman bin Zailan, Muhammad Airil Aiman bin Ismail, Muhammad Afiq Daniel bin Muhammad Fadli dan Adi Putra bin Mat Anjazi. Okey, nama projek kami ni adalah Pala Diver. Sentuhan Event merupakan sebuah syarikat pengurusan acara. Syarikat kami berhasrat untuk mengadakan majlis perasmian Dewan Perkahwinan baru dengan berkonsepkan kaca pada permulaan tahun baru ini. Nama dewan itu ialah Palais d'Hiver. Perkataan ini berasal dari Perancis yang diterjemahkan kepada Istana Kaca. Kami berhasrat majlis perasmian ini dapat menjadikan ia gelaran Dewan Kaca Perkahwinan dan acara terbesar dan memecahkan rekod dalam buku rekod Malaysia. Idea untuk membina Dewan Kaca Perkahwinan ini dipengaruhi oleh seni bina Eropah untuk memberikan suasana romantis. Perasaan layanan mewahnya yang luar biasa telah memberikan Palais d'Hiver pandangan global. Bagi tajuk utama kita iaitu planning, kumpulan kami memilih rumah kaca perkahwinan dan acara yang paling besar iaitu La Serre Glass House bagi memecahkan rekod ini dengan menamakan rekod yang baru itu sebagai Palais d'Hiver. Kumpulan kami telah mengenal pasti dari segi lokasi, masa, peserta, kos yang ditanggung, tajaan, alatan dan bahan yang diperlukan, garis masa, peristiwa penting, strategi yang hendak dilakukan dan informasi yang relevan untuk memecahkan rekod yang sedia ada ini. Seterusnya, lokasi. Kumpulan kami telah memilih lokasi yang paling sesuai untuk diadakan acara perasmiannya yang terletak di Double Tree by Hilton Damai Laut Resort. Lokasi ini terletak di Jalan Damai Laut, Manjung, 32200 Lumut, Perak. Kami memilih lokasi ini kerana lokasi ini sering dikunjungi oleh para pelancong dari dalam negara dan luar negara. Hal ini yang demikian kerana kawasan ini juga berdekatan dengan pantai dan mampu menerima sejumlah pelancong yang ramai. Selain itu, kami juga mendapati bahawa resort ini merupakan salah satu resort yang terkenal di negeri Perak. Bahagian seterusnya ialah masa. Bagi memastikan acara perasmian ini mendapat sambutan oleh orang ramai, kumpulan kami telah menetapkan masa yang sesuai untuk pelaksanaan projek kami ini pada hari Ahad 22 Januari 2023. Tarikh yang ditetapkan ini juga merupakan tarikh Tahun Baru Cina dan merupakan cuti umum. Untuk peserta pula, kumpulan kami membenarkan sesiapa sahaja untuk menghadirkan diri mereka ke acara perasmian projek ini. Hal ini yang demikian kerana peserta yang ramai dan terdiri daripada pelbagai kaum mampu memberi sambutan yang hangat semasa acara perasmian Palais d'Hiver berlaku. Kos yang ditanggung telah disenaraikan oleh kumpulan kami iaitu bahan dan peralatan dan gaji pekerja. Bahan dan peralatan bernilai sebanyak RM925,000 dan bagi gaji pekerja pula sebanyak RM552,000. Bagi keseluruhan jumlah ialah RM1,477,000. Bagi tajaan pula, syarikat yang tertarik untuk menjayakan projek ini merupakan sebuah syarikat yang bernama Syarikat Seri Emas Golf Resort Sendirian Berhad. Syarikat ini telah mempersetujui syarat-syarat yang telah dikenakan untuk melaksanakan projek ini. Melalui persetujuan, kumpulan kami dapat mewujudkan kerjasama dengan Syarikat Seri Emas Golf Resort Sendirian Berhad untuk menjayakan projek kami. Alatan dan bahan yang diperlukan bagi menjayakan projek kami ini ialah cermin tebal, aluminium, simen, tangga, mesin penembuk, mesin pembaca simen, pemutar skru, penukul, meja dan kerusi, sarung tangan, pita pengukur dan akhir sekali, jubin.
Seterusnya, garis masa. Kumpulan kami memilih 22 Januari 2023 yang jatuh pada hari Ahad, minggu ketiga bagi bulan Januari. Hal ini bertujuan untuk memastikan perasmian projek ini mampu mendapat sambutan daripada penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai jenis bangsa iaitu Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain. Bagi strategi pula, kumpulan kami telah merangkakan strategi iaitu membuat periklanan melalui media digital dan media sosial, menampal papan iklan dan memberi risalah kepada penduduk yang berdekatan dengan projek. Segala strategi yang dirangka didapati melalui perbincangan di antara kumpulan kami bersama dengan syarikat tajaan kami iaitu Seri Mas Golf Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Putra bin Ma'in Jazi dan saya daripada 21B. Hari ini saya akan menerangkan tentang organizing. Anggaran belanjawan, peralatan dan bahan. Cermin tebal 5,000 keping, darab RM50, 250,000. Besi 1 tan, RM4,000. Aluminium 500 unit, darab RM100, RM50,000. Simen 100 unit, darab RM60, RM6,000. Tiles 20 unit, darab 30 keping, RM600,000. Seterusnya adalah peralatan ringan. Peralatan ringan seperti tangga, peralatan menebuk, peralatan mesin membancuh simen, pemutar skru boleh laras, penukul, meja dan kerusi, sarung tangan, pita pengukur telah disediakan oleh syarikat untuk kegunaan penukang. Seterusnya adalah penyewaan kren. Penyewaan kren telah dilakukan oleh syarikat untuk membantu kerja-kerja pembangunan dan akan disewakan sepanjang projek dijalankan selama tempoh 6 bulan. Kos penyewaan kren sebulan sebanyak RM1,900, darab 6 bulan sebanyak RM11,400. Ini adalah penggunaan elektrik dan air mengikut semasa dan anggarannya sebanyak RM600 sebulan atau darab RM6 bulan sebanyak RM3,600. Gaji pekerja pula, gaji pekerja mengikut bahagian seperti jurutera binaan sebanyak RM3,000 sebulan, darab 9 orang RM162,000. Buruh binaan pula RM1,300 sebulan, darab 50 orang sebanyak RM390,000. Anggaran jumlah sebanyak RM1,477,000. Skop tugas jurutera binaan sebelum, semasa dan selepas. Melawat tempat binaan setiap 2-3 hari, memastikan setiap perkara yang melibatkan perancangan diambil tahu olehnya, mengakses segala maklumat kewangan bagi memudahkan segala aktiviti jual beli kecemasan, merancana struktur bangunan untuk diberikan kepada buruh bawahan, menetapkan kondisi simen agar ianya tidak berlaku sebarang perkara yang memudaratkan pengguna selepasnya, menyediakan ulasan untuk diberikan kepada pihak atasan tentang keadaan semasa di tempat pembinaan tersebut, mengambil tahu tentang kondisi pekerja, menyediakan model rumah tersebut ataupun rekaan rumah berdasarkan 3D untuk dibentangkan kepada pengurusan tertinggi, menyerahkan kepada bahagian pemasaran untuk disebarkan melalui aplikasi ataupun secara template, membina pelan induk, pastikan senarai semak dokumen penting telah dipatuhi oleh semua badan sebelum memulakan pembinaan. Bagi buruh binaan sebelum dan semasa pula, bekerja mengikut peraturan yang telah ditetapkan syarikat, memakai segala peralatan keselamatan yang telah ditetapkan, memakai safety boot sebelum memulakan bekerja, merealisasikan semua yang diinginkan oleh jurutera binaan. Setiap bahagian haruslah bekerja dari pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Pembawa kren pula haruslah menjalankan tugasnya untuk mengangkat, meratakan dan memasangkan sesuatu perkara di kedudukan yang tinggi. Selepas pekerja buruh habis pada pukul 4.30 petang, hendaklah sentiasa memastikan setiap alatan di dalam keadaan yang baik dan teratur untuk mengelakkan berlakunya sebarang perkara yang tidak diinginkan.
Sumber dan modal. Syarikat ini telah merancang sesuatu yang lebih menarik dan mungkin boleh menjadi sebuah tempat yang menarik perhatian ramai pengguna. Sumber yang telah dihasilkan telah mendapat persetujuan daripada Majlis Perancang Bandar dan telah mendapat pengiktirafan daripada kerajaan negeri untuk melakukan projek tersebut. Manakala modal telah diluluskan oleh lembaga pengarah untuk mengeluarkan dana bagi membentuk sebuah tempat perkahwinan yang sangat menarik. Modal tersebut hasil daripada persetujuan sepakat antara ahli majlis tertinggi syarikat untuk bersama-sama dengan kerajaan negeri untuk membangun sebuah tempat perkahwinan yang sangat mewah. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Adik Ahmad bin Zalan. Saya ingin membentangkan tentang leading atau leadership. Setiap organisasi mempunyai orang dan tugas pengurus adalah bekerja dengan dan melalui orang untuk mencapai matlamat. Kepimpinan ialah satu proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli yang mengikuti kumpulan. Seterusnya adalah objektif Palais de Verre, bertekad untuk memberi perkhidmatan pengurusan acara yang bertaraf antarabangsa dan merealisasikan kehendak pelanggan mengikut bajet, kepakaran dan keperluan dalam sesuatu majlis. Seterusnya, misi dan visi menaikkan imej Palais de Verre dan mengekalkan prestasi Palais de Verre sehingga ke peringkat global. Yang kedua, memberi perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada para pelanggan dengan menjadikan sebuah pengacara acara yang terbaik di tahap antarabangsa. Setiap organisasi akan ada etika motivasi kepimpinan, namun apa yang ditekankan oleh Palais de Verre, etika motivasi kepimpinan adalah yang pertama kedudukan dalam organisasi dan kedua skop pendekatan, yang ketiga adalah sikap dan motivasi. Ini membantu untuk memotivasikan dalam sikap kita bekerja. Seperti yang anda lihat ini adalah organisasi Palais de Verre. Hania Tim adalah sebagai senior event management. Venue coordinator adalah Adi Putra. Program coordinator adalah Airil Aiman. Marketing coordinator adalah saya sendiri, Adib. Dan akhir sekali, merchandising coordinator adalah Afiq. Seterusnya, skop pekerjaan. Skop pekerjaan senior event manager adalah pengurus acara kanan bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan pelbagai acara. Mereka mungkin akan bekerjasama dengan pelanggan, menentukan tempat, tema, hiburan dan lain-lain yang adil, dan mereka juga mungkin bertanggungjawab menguruskan semua aspek acara dari awal hingga akhir. Seterusnya adalah venue coordinator, adalah penyelaras tempat yang bertanggungjawab untuk operasi harian tempat mereka. Mereka juga memastikan bahawa segala disediakan dan bersedia untuk pergi untuk acara dan mesyuarat, parti dan lain-lain. Yang ketiga adalah program coordinator, adalah penyelaras yang bertanggungjawab menguruskan operasi harian program atau jabatan. Yang keempat adalah marketing coordinator, adalah penyelaras yang bertanggungjawab untuk meningkatkan jualan dan keuntungan yang membuat iklan supaya pelanggan lebih tertarik dan untuk memastikan semua bahagian kempen atau aksesoris daripada strategi hingga pelaksanaan dihimpun dengan lancar. Yang kelima, merchandising coordinator adalah penyelaras barangan yang bertanggungjawab untuk menguruskan aliran barangan melalui rantaian bekalan syarikat. Seterusnya adalah milestone Palais de Verre, adalah mendapat kelulusan projek dari pihak pembangunan atau kerajaan. Yang kedua adalah semakan keperluan apa yang perlu dilaksanakan untuk membuat projek. Yang ketiga, mendapat kelulusan reka bentuk atau flow dalam melaksanakan projek. Yang terakhir adalah mencapai fasa projek. Yang terakhir dalam leading adalah time frame Palais de Verre. Yang pertama adalah 12 sebelum, kena pasti pasukan acara atau ahli jawatan kuasa bersama-sama dengan orang lain yang penting untuk proses perancangan. Ini adalah sebelum apa yang kita perlu buat dalam masa 12 bulan sebelum. 3 atau 6 bulan sebelum adalah menghantar pemberitahuan tarikh dan mengesahkan tempat dan vendor hiburan. Atau yang terusnya, 3 bulan sebelum menyenaraikan sebarang bekalan yang diperlukan yang tidak dibekalkan oleh kontraktor dan merancang kempen media sosial. Seterusnya adalah sebulan sebelum, menghantar semula kad jemputan atau email daripada mereka kepada mereka yang belum RSP lagi. Yang terakhir sekali adalah hari peristiwa, adalah menekankan sebarang bahan pendaftaran, contohnya senarai tetamu, lencana nama, pembaca kad, menjalankan melalui peranan dan tanggungjawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fidini bin Fadli. Nombor kereta saya 22122367.
Pada hari ini saya akan membuat satu presentation tentang Controlling Principle of Management. Kawalan. Fungsi pengurusan yang melibatkan pemantauan aktiviti untuk memastikan bahawa mereka sedang dicapai seperti yang dirancang dan diperbetulkan sebarang penyelewengan yang ketara. Peranan pengurusan sesebuah organisasi adalah untuk memastikan matlamat organisasi tercapai seperti yang dirancang dan tepat pada masanya. Daripada banyak fungsi pengurusan, kawalan adalah salah satu fungsi terpenting organisasi. Mengawal bermaksud memberi arahan kepada pekerja dan memastikan arahan itu dipatuhi seperti yang dikehendaki oleh pihak pengurusan. Mengawal bermaksud pengurusan organisasi bertanggungjawab untuk memutuskan piawaian yang telah ditetapkan dan memastikan prestasi pekerja sepadan dengan piawaian yang telah ditetapkan oleh pengurusan, dan sekiranya prestasi pekerja tidak sepadan dengan piawaian, maka mengambil langkah pembetulan adalah yang diperlukan. Dengan mengawal pasukannya yang dengan betul, dia boleh memastikan penyelarasan di kalangan ahli pasukannya oleh pengurusan. Dengan mempunyai kawalan yang betul ke atas pasukan, dia boleh merancang dengan berkesan untuk projek masa hadapan. Kawalan pengurusan mempunyai jenis yang berbeza untuk membolehkan pengurus memilih bentuk kawalan bergantung kepada situasi yang dihadapi, kerana ia merupakan salah satu fungsi pengurusan yang paling penting. Ciri-ciri pengawalan di dalam pengurusan. Mengawal adalah proses yang dinamik. Seorang pengurus yang akan merancang segala keputusan di atas projek Place de Verre yang diterjemahkan kepada Istana Kerja. Terlebih dahulu, pengurus projek perlu mencari rakan sepasukan untuk membentuk jawatan kuasa organisasi di dalam projek ini. Seterusnya, mereka perlu bergerak membentuk suatu pasukan yang kukuh untuk menjadikan projek ini akan berjaya. Dari segi kewangan dan dana, jawatan kuasa tertinggi projek dan bendahari perlu bekerjasama dengan pihak atasan syarikat sentuhan event untuk mendapatkan dana yang lebih untuk menjayakan projek Place de Verre. Ciri pengawalan di dalam pengurusan. Yang kedua adalah mengawal adalah fungsi akhir. Kawalan ialah fungsi akhir kerana ia beraksi sebaik sahaja tugasan diselesaikan. Piawaian prestasi diputuskan sebelum kerja diserahkan kepada pekerja dan struktur organisasi syarikat sentuhan event dan setelah kerja selesai. Prestasi kerja perlu dibandingkan dengan prestasi standard yang telah dirancang dari awal pembinaan Place de Verre. Dan jika prestasi pekerja adalah sama seperti standard, maka tiada tindakan diperlukan. Tetapi perlu diambil sekiranya prestasi tidak sepadan, maka pengurus dikehendaki mengambil tindakan pembetulan. Oleh itu, struktur organisasi Place de Verre perlu mempunyai tindak kerja yang sempurna untuk memecahkan acara tersebut dan memecahkan rekod di dalam buku rekod Malaysia. Ciri-ciri pengawalan di dalam pengurusan yang ketiga. Mengawal adalah fungsi yang meluas. Kawalan ialah fungsi yang meluas kerana ia tidak boleh dilepaskan di mana-mana peringkat pengurusan. Semua pengurusan dikehendaki mengawal di semua peringkat. Sebagai contoh, pengurus peringkat atasan akan mengawal tindakan pengurus peringkat pertengahan dan menyelia prestasi pengurus. Dan begitu juga pengurus peringkat rendah bertanggungjawab kepada pengurus peringkat pertengahan. Dengan cara ini, kawalan dilakukan di semua peringkat. Sebagai contoh, di dalam suatu organisasi projek Place de Verre, semua peringkat pengurusan perlu berganding bahu untuk membantu di dalam prestasi kerja masing-masing dan memantau semua ahli organisasi sesama sendiri untuk memastikan tiada satu pun kesilapan dilakukan. Seterusnya, strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan adalah penting kerana ia melibatkan tindakan dan bukan sekadar sumbang idea. Ia membantu menunjukkan kepada organisasi bahawa strategi yang dibincangkan adalah relevan dan bernas. Ia juga merupakan alat yang hebat untuk membangunkan organisasi kerana semua orang boleh mengambil bahagian. Strategi pelaksanaan bergantung pada komunikasi yang menyeluruh dan alat yang betul untuk memudahkan strategi. Setuan event telah menyusun beberapa perkara iaitu masa, tempat, tetamu kehormat, carta alih dan tentatif program.
Dan yang terakhir adalah postmortem. Postmortem atau retrospektif dijalankan bertujuan untuk mengukur dan menilai strategi yang dilaksanakan. Yang kedua, menentukan kejayaan proses pelaksanaan dan strategi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penambahbaikan untuk acara dan program yang akan datang.